Dia turun. Mi'raj kan? Tak ada dia duduk kat sana dah. Dia tak turun dah. Nabi turun. Dan kelakuan Nabi ketika naik, ketika turun ni sama aja. Cuma berubah segi syariat. Tambah semayang. Dia semayang kan? Sebab tu teori Isra' Mi'raj ni teori perjalanan rohani ya. Sebab tu kalau baca tentang pengalaman Rasulullah daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis, sebelum tu disinggah Baitul Laham, kemudian dia bersinggah tengok unta apa semua kan, kemudian dihalang dengan jin apa semua, itu sebenarnya sindiran perjalanan rohani tu. Kita akan mengalami yang tu sama lah. Sunnah Nabi ketika berjalan waktu Isra', sunnah Nabi ketika berjalan waktu Mi'raj. Habis tu kita yang nak pergi ke Allah ni, yang nak panak-panak ni, kita bukan Isra', kita Mi'raj tu. Nabi jumpa tak April kan? Nabi jumpa April, Nabi tengok orang neraka, orang syurga, dak main dengan dan berbagai-bagai azab yang dalam neraka, berbagai nikmat dalam syurga. Nabi tengok ada penghormatan daripada seluruh malaikat yang sejak dicipta hari itulah, sejak dicipta dia sujud, hari itulah dia pernah angkat kepala. Salam ala ucapan sejahtera ke atas hamba dan kemuliaan Allah. Tu dia sujud balik. Ya rukuk masa itulah dia angkat kepala pun. Tu sujud balik. Alam malaikat macam tu. Jadi kita lalu akan tempuh malaikat-malaikat tu. Cuma-cumanya takkan nak rupa sama, kita bukan martabat tu. Di sindiran-sindiran tu akan tempuh. Alam misal, alam ruh. Hak Isra' ni tadi, hak Mi'raj, hak Isra' ni tadi tak usah cerita lah. Hak Mi'raj tu akan lalui. Sebab tu yakin ulama dengan penuh yakin, orang yang salik ila Allah ni diumpamakan perjalanan pula agak special. Perjalanan pula akan dialami seperti mana Mi'rajnya Rasul. Macam tu. Dan nanti dia akan turun balik ke alam jasmani ni. Maka tiap-tiap satu daripadanya, yakni daripada makam yang 7 itu, amarah, lawamah, mulimah, mutmainah, amarah, lawamah, mulimah, mutmainah, radiyah, mardiyah, kamilah, mendindingkan baginya lainnya, yakni barang siapa ada ia daripada makam zulmat, nescaya terdindinglah ia daripada makam anwar. Dan barang siapa ada ia daripada makam anwar, nescaya terdindinglah ia dengan makam asrar. Dan barang siapa ada ia daripada makam asrar, nescaya terdindinglah ia daripada makam kamal. Demikianlah hingga kesudahan. Maka inilah yang kita cari. Maksudnya, bila ada satu orang yang Allah angkat, dan ketika dia memberi nasihat atau memberi pandangan, dan kita tak boleh, walaupun tak masuk ke akal hati kita, tak nampak hikmah kita, dia tolak. Kalau dia ahli Allah, terima aja. Biasanya kita baca Asraruddin, nasihat-nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nasihat-nasihat daripada Imam Al-Jili, nasihat-nasihat daripada As-Sahrawardi, nasihat-nasihat daripada Zul Masri, daripada Hasan Al-Basri, daripada Sirah As-Saqati, Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, tokoh-tokoh terkemuka, Ibrahim Adham, sindiran-sindiran. Walaupun tak sampai kat kita, pasal memang macam itulah. Kita tak akan nampak apa yang mereka nampak. Kita tak akan rasa apa yang mereka rasa. Kalau mereka kata seronok tu seronok sungguhlah, kita pun heran. Kalau mereka kata nikmat sungguhlah tu. Masing-masing dalam makam masing-masing, dan masing-masing makam masing-masing tak terhubung. Maksudnya makam yang di bawah tak akan terhubung dengan makam di atas.
Demikianlah hingga kesudahan perjalanan, dan barang siapa ada ia pada makam sifat dan asma, maka terdindinglah ia daripada makam tajrizat. Dan tajrizat itu tertegah ia kerana bahawasanya kedatangan kelam misalnya seperti orang yang memandangkan matahari, maka memandangkan akan dia itu tiada dilihat suatu yang lain. Jadi bila sampai ke martabat tajrizat kelam misalnya ni faham tak ada jalan nak cerita dah. Tak faham lah, takkan tak dicerita juga. Tak faham. Dia kata apa, seperti orang yang memandangkan matahari, maka yang memandangkan akan dia itu tiada dilihat suatu yang lain. Kita naik kapal terbang, berasa laju tak? Rasa lambat lah kapal terbang, nak lambat. Padahal paling laju lah tu. Pasal apa, tak ada benda lain kita tengok tak? Lapang kan. Cuba nak kata api tu, susu. Laju lah. Pasal ada benda yang kita tengok. Jadi heninglah dengan Allah tu ketika ni. Apa masalah, apa ujian, apa cabaran dia. Cabaran dia sangat berat. Apa dia? Kalau mak pun tak boleh, wafala taqul lahum jangan dengan mak. Dengan Tuhan ni sampai ke hati tak boleh satu hari kita tu banyak kali ya. Awat lah, kalau lah. Bila duduk di makam zat ni, maknanya dia lapang daripada kalau lah. Awat. Maknanya dia reda apa yang dia buat. Apa? Fa'alu lima yuri. Dia buat apa yang dia nak buat. Macam tu. Waktu dia nak hukum, waktu dia nak uji Nabi dia, fa'alu lima yuri. Apa salah Nabi Ibrahim? Apa kurangnya Nabi Ibrahim? Tetapi ujian dia, ya Allah, dia suruh sembelihnya anak yang hebat tu. Dia nak buat sembelih juga Nabi Ibrahim pun. Kalau kita bawa Allah cerita tu, dia dekat Allah sungguh, dekat Allah sungguh, tiba-tiba Allah suruh sembelih anak. Tak itu Allah. Habis terus tinggal tunggil langgar gila apa. Lepas pada tu Khalilullah, benarlah engkau. Bukan Allah tak tahu. Allah nak cerita kekasih dia tu, jangan minta jadi kekasih dia. Jangan minta jadi kekasih dia yang seperti Ibrahim. Minta ya kadar mampu kita ni kan. Ya Allah, aku nak minta apa yang Ibrahim minta. Ya Allah, apa aku nak minta apa yang Nabi Muhammad minta. Takut. Nak cakap saya tak berani doa tu. Macam kata, ya Allah, Allah marzuqna hayatan ulama apa. Macam mana cerita hayatan Nabi apa semua kan. Lepas tu aku nak minta apa yang Nabi minta kan. Aku nak minta apa yang Nabi tak mau kan. Kalau kena begitu lagi malam kita. Lah confirm. Belum kau itu nafsu amarah ke mana tu. Takut. Hang kata hang duk ngaku ke? Macam tu. Kelam misalnya seperti orang yang memandangkan matahari, tak boleh cerita, maka yang memandangkan akan dia itu tiada dilihat suatu yang lain. Tak ada. Dia tak berasa laju. Tak ada yang lain. Tak ada yang lain nak dilihat ada. Rasa-rasa jadi macam mana tak ada yang lain. Tak ada apa nak cerita. Hanya dengan rasa kesempurnaan Allah tu membunga, buat lagu tu. Pasal Allah ni maha sempurna pada jamalnya, pada kamalnya, pada qaharnya, pada jalalnya. Maha indah Allah ni. Kalau kita tengok sesuatu sehingga mengindahkan mata kita, kita tengok sesuatu sehingga rasa indah berbunganya hati kita. Sama ada manusia ke, pemandangan ke, langit ke, apakah, Allah maha indah. Kalau kita khayalkan sesuatu yang paling manis kenangan yang kita rasa manis, indah sungguh, maka Allah maha indah. Yang ini tidak ketahuan ni. Diseronok sampai lagu mana? Wallahu a'lam.
ada satu perkara yang lebih laju daripada borak. Yang laju daripada borak ni adalah rindu dengan Tuhan. Ada borak tu diutuskan nak ambil satu orang yang kekasih dia ni, nak bawa pergi. Borak tu baru sampai ke nak ambil tu, dah sampai dah dia ke Allah. Makna kerinduan dia dengan Allah tu lebih laju daripada borak nak ambil dia tu. Borak bergerak dah sampai dah. Rindu dan cinta tu lah maknanya. Dan hendaklah diketahui pula bahawa adalah bagi hati berpenama. Wallahu a'lam bissawab. Kita ni habis puasa pun tak habis lagi ni. Ya? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Jadi proses kita ni apa sebenarnya? Proses kita ni Allah semata. Sama ada nampak pada perbuatan, sama ada nampak pada asma', pada sifat, pada zat. Latihlah. Tak rugi, tak sesat. Jadi jangan sanak main kita dah. Oh, saya nak yang zat lah lebih tinggi, cepat sikit sampai. Bukan boleh lagi tu. Buatlah yang hak boleh tu. Sebab itu makhluk. Segala yang kita lihat ni makhluk. Paling senang terjemah makna Allah buat. Yang tu hemah dalam hati. Pagi petang duk sembang Allah buat kan lari. Orang nak bini pun lari. Tak payah orang, bini pun lari. Susah sembang ni. Asal Allah buat. Tak payah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Karam dalam hal zikir tu. Tak boleh nak tempah macam tu, tak jadi. Macam besi tu kalau tak mau nak bakar sampai merah, tak jadi kering. Kalau kita tak mau ubah main tu sampai bila pun tak jadi. Bayangkan nafsu lawamah tadi selaut ilmu pun tak lepas lagi. Dia kena ada satu hemah, tak percaya kepada yang lain, tak memandang kepada yang lain, tak mulia kepada yang lain. Ubah cepat sikit. Bertemu lah. Baru kita boleh tembus. Pejam mata berasa nak boleh tembus. Kalau tak, susah. Satu hari saya bawa motor tu, nasib baiklah tertengok parit tu. Berasa saya ni nak lalu ke parit tu dah. Pasal parit tu khayal. Parit dulu. Saya ambil dah. Tidak merojol. Berkata pasal apa Ustaz? Tak tahu apa tak tahu. Tidak tahu berkejun dalam parit tu dah. Semua aku tengok khayal dia. Parit besar tu. Balik dari masjid dalam belakang kan. Parit besar. Parit tu supply air ke Penang tu. Kalau jatuh dalam tu susah nak angkat motor. Tapi kalau lah kan nasib baik tersedar. Nasib baik lagu tu kan. Khayal. Parit tu khayal. Ni khayal. Dia kena jadi macam tu. Sendiri dah kan. Tu masing-masing lah. Allah.